Assalamualaikum and konnichiwa minasang. Okay, ini adalah video bahagian kedua untuk chapter 15 kita tengok muka surat 44 Narai Masho sebab inilah bahagian yang dia nak tunjukkan apa sebenarnya yang dia nak ajar dalam chapter 15 ni Seperti yang saya dah terangkan dalam video yang bahagian pertama, chapter ni sebenarnya nak ajar kita menggabungkan dua ayat. Okey, contohnya dalam muka surat 44 nombor 1 ni, Alia san wa asa gohan o tabemasu. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Alia san wa gakkou e ikimasu. Okey, jadi apabila kita gabungkan kata kerja pada ayat yang pertama tu, verb ataupun doshi pada ayat yang pertama tadi tabemasu tu, kita tukarkan menjadi tag form. So tabemasu tukar jadi tag form, dia akan jadi tabete. Jadi ayat ni apabila kita gabungkan menjadi satu ayat, dia akan jadi Alia san wa asa gohan o tabete, gakkou e ikimasu. Okey, maksud ayat ni Alia makan sarapan pagi dan pergi ke sekolah. Okey, jelas Okey, yang kedua, nombor 2 ni. Okay, dekat sini subject of the sentence tak ada. Dia tak tunjukkan subject of the sentence. Tapi assuming that subject of the sentence adalah watashi. Okay, sebab untuk memudahkan pemahaman. Jadi ayat yang pertama, dia akan jadi watashi wa shawa o abimasu. Okay, ayat yang kedua, watashi wa oinori o shimasu. Jadi bila kita gabungkan dia menjadi menjadi satu ayat instead of dua ayat, dia akan jadi watashi wa shawa o abite. Sebab kata kerja ataupun verb dalam ayat yang pertama tu kita mesti tukar jadi tag form. Abimasu kita tukarkan jadi abite. Jadi watashi wa shawa o abite, oinori o shimasu. Jadi maksud ayat ni adalah saya mandi, shawa ni shower, abimasu ni mandi. Saya mandi shower, saya mandi shower dan bersolat. Oinori o shimasu ni adalah bersolat. Jadi saya mandi shower ataupun saya mandi dan bersolat. Okey, di sini kita tak perlu gunakan to, tak perlu gunakan to dan tu sebab dan tu ditunjukkan oleh tag form kata kerja ni. Apabila kita tukarkan tag form ni menjadi kata kerja, menggabungkan dua ayat, maka dia membawa maksud dan. Okey, tapi tidak semestinya setiap kali kita tukarkan kata kerja tu menjadi tag form, dia akan membawa maksud dan sebab contohnya tabete kudasai, sila makan. Okey, dia tak ada maksud dan di situ. Dia hanya akan membawa maksud dan apabila kita menggabungkan dua ayat macam ni Alright, kita tengok ayat yang ketiga tu. Okey, sama juga dalam nombor 3 ni, ayat nombor 3 ni subject of the sentence tu tak ada. Okey, so dia ayatnya berbunyi genki dewa arimasen kara kusuri o nonde kudasai. Okey, yang ni berbeza dengan nombor 1 nombor 2 tadi, dia menggunakan kara. Okey, kara seperti yang saya dah ajar dalam video bahagian pertama, kara membawa maksud sebab ataupun sebab itu Alright, so ayat ni yang pertama, genki dewa arimasen, full stop, kusuri o nonde kudasai. Jadi apabila kita gabungkan dua ayat ni, okay, most probably ayat ni sebenarnya dia punya subject of the sentence adalah anatawa. Okay, awak. Jadi anatawa genki dewa arimasen kara kusuri o nonde kudasai. Maksud dia, awak tidak sihat, sebab itu sila minum ubat. Okey, ataupun kalau kita guna sebab, awak sila minum ubat sebab tidak sihat. Sebab awak tidak sihat. Bahasa Melayu biasanya subject of the sentence dia ulang dua kali. Awak sila minum ubat sebab awak tidak sihat. Ataupun kerana pun boleh juga. Okey, jelas Alright, so kita tengok seterusnya yang nombor 4 tu, contoh nombor 4 tu. Okey, ni dia balik kepada
pelajaran yang asal tu, menukarkan verb menjadi tag form, daripada must form menjadi tag form untuk menggabungkan dua ayat. So dalam nombor 4 ni, ayat dia yang pertama adalah uchi no chikaku de takushi ni norimasu. Full stop. Byoin no mae de orite kudasai. Full stop. Ataupun ayat pertama dia sebenarnya uchi no chikaku de takushi ni notte kudasai. Sebab ada kudasai dekat sini kan. Ayat kedua, byoin no mae de orite kudasai. Okey. So, bila kita gabungkan menjadi satu ayat, kudasai tu kita akan tinggalkan dekat belakang je lah. Sebab satu kali je sebut kudasai. Jadi, yang ayat yang pertama tadi, kata kerja dia norimasu tu, kita tukarkan menjadi tag form. Notte. So, ayat tu akan menjadi uchi no chikaku de takushi ni notte byoin no mae de orite kudasai. Okey. Maksud dia, sila naik teksi di berdekatan rumah dan sila turun di depan hospital. Boleh dapat sebab ayat Nihongo macam mana pun dia akan terbalik, 95% dia terbalik dengan bahasa Malaysia. Jadi ayat ni akan membawa maksud sila, walaupun silanya kudasainya ada sekali je dekat sini, tapi sebab kudasai ni adalah ayat di perkataan di penghujung ayat, maka yang ayat pertama pun sebenarnya ada kudasai. So dia membawa maksud sila menaiki teksi di berdekatan rumah dan sila turun di depan hospital. Okey. So ini menggabungkan dua ayat menjadi satu ayat dengan menggunakan tag form untuk kata kerja. Alright. Okay. Contoh yang kelima ni sebenarnya ini ada satu lagi yang dia nak ajar dalam chapter 15 ni. Tapi mainly yang dia nak ajar dalam chapter 15 ni adalah menggabungkan dua ayat. Seperti dalam contoh nombor 4, 1 dan 2 tadi. Alright. So yang nombor 5 ni, dia nak ajar kita macam mana cara nak sebut mengambil masa. Okay. So kita tengok ayat dia. Daigaku kara depato made basu de 25 分 gurai kakarimasu. Okay. Daigaku kara depato made basu de 25 分 gurai kakarimasu. Jadi seperti yang saya selalu cakap, Nihongo dia terbalik dengan bahasa Malaysia. So kita translate daripada belakang. Kakarimasu ni membawa maksud mengambil masa. Okey. Gurai adalah lebih kurang. Nijugo 25 fun minit. Okey. Jadi mengambil masa lebih kurang 25 minit menaik dengan bas dari universiti ke department store. Right? So kalau yang kara madid ni kita kena translate daripada depan lah. Sebab tu yang saya kata 5% Nihongo dia tak terbalik dengan bahasa Malaysia. Alright. So saya ulang mengambil masa lebih kurang 25 minit dengan bas dari universiti ke department store. Okay. Sebenarnya kalau kita nak translate terbalik terus macam tu pun boleh juga. Mengambil masa lebih kurang 25 minit dengan bas ke department store dari university. Alright. So mana-mana pun tak apa as long as kita faham macam mana cara kita nak translatekan ayat Nihongo tu. Alright. So itu saja untuk bahagian kedua. Jadi kita jumpa seterusnya di video yang bahagian ketiga. Saya akan terangkan tentang kaiwa di muka surat 42 dan 43. Jumpa di video seterusnya.